Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين إنما أنا قاسم والله يعطي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak dapat dihitung, nikmat-nikmat yang sangat berharga, nikmat kekal dalam Islam, kekal dalam iman, kekal dalam amalan, taufik untuk melaksanakan kebaikan, nikmat kesihatan, nikmat masa dan macam-macam nikmat yang tak dapat nak dihitung. Jadi sebenarnya mulai hari ini madrasah saya cuti. Madrasah kami ni jadual dia tak ikut Masihi, kami ikut kalender Hijri lah. Pengajian madrasah kami ni bermula Syawal. Maksudnya awal tahun itu dimulakan selepas Syawal. Biasanya pertengahan Syawal lah. Biasanya pertengahan Syawal itu kita mulakan pengajian dan akan berakhir pada 15 Sya'ban. Jadi pada 15 Sya'ban itu akhir pengajian lah. Cuma pengajian disambung lagi juga sampai Ramadan lah. Sampai biasanya 20 Ramadan ataupun 23 Ramadan tu baru cuti. Dan kami punya semester break ataupun cuti pertengahan tahun tu tengah-tengah lah. Jadi jatuhnya itu pada itulah bulan 12 ni. Jadi bermula hari ni, tapi tak lama lah, 10 hari je. 10 hari saja cuti, tapi insya-Allah lah saya akan cuba manfaatkan 10 hari ini. Walaupun ada juga aktiviti yang lain lah, ada kenduri kahwin, balik kampung dan sebagainya, tapi saya cuba insya-Allah. Kitab yang akan dibaca ni pun agak tebal lah. Jadi insya-Allah saya akan cubalah isi masa-masa yang lapang tu untuk membaca kitab ni. Dan sebenarnya memang dah lama nak baca kitab ni, tapi tak ada kesempatan. Jadi kitab ni sebenarnya agak tinggi, ataupun kita kata level yang atas sikit lah daripada sebelum ni saya buat pengajian Kifayatul Awam kan. Jadi kitab Iqtisad Imam Ghazali ni agak tinggi sikit lagi lah daripada kitab Kifayatul Awam, tapi tak adalah tinggi sangat macam kitab Maqasid, kitab Mawaqif, kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi, Nihayatul Uqul, Matalibul Aliyah, tak sampai tahap tu lah. Ini kalau dalam mazhab Asy'ariyah itu, kitab Iqtisad ni kita kata tahap ataupun level sederhana lah. Cuma agak susah juga kitab ni.
Cuma kitab ni ada terjemahan, ada Ustaz tak silap saya Ustaz Helmi Marjunet ada buat terjemahan kitab ni. Jadi bagi yang inginlah memiliki kitab yang berbahasa Melayu, ada diterjemahkan. Ustaz Muhammad Helmi Marjunet kitab ni diterjemahkan oleh Ustaz Muhammad Helmi Marjunet, ada dijual di kedai-kedai rasanya. Tapi saya akan baca kitab Arab lah. Saya akan baca kitab Arab, saya akan terjemahkan. Saya akan gunakan cetakan ni, cetakan Darul Minhaj. Cetakan Darul Minhaj. Dan juga saya akan refer juga beberapa kitab yang lain, seperti ada, kita kata ni masyhur juga kitab ni. Ini ada ta'liq ataupun kita kata nak kata hasyiah ataupun ta'liq lah di sini. Dan juga ada satu lagi kitab yang agak nipis, kosong, keluaran apa ni, Darul apa ni, Darul Maktabah Asriyah ni. Ini agak nipis lah kitab dia. Ini tak ada apa-apa ta'liq lah. Dalam kitab cetakan Darul Minhaj ni ada ta'liq sikit lah. Jadi insya-Allah saya akan baca dalam bahasa Arab dan saya terjemahkan lah. Tengoklah sampai mana sempat. Kalau khatam, insya-Allah kita khatam, sebab tebal juga kitab ni. Dan Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu ni, sedikit pengenalan, tak perlu diterjemahkan lah, sepatutnya Imam Ghazali semua kenal lah. Ringkas ni, Imam Ghazali lahir 450 Hijriah dan meninggal 505 Hijriah. Meninggal pada usia 55 tahun, muda. Dan Imam Ghazali ni Hujjatul Islam lah. Itu siapa pun tidak boleh sangkal, dan tidak ada orang yang mendapat gelaran Hujjatul Islam tu melainkan Imam Ghazali lah. Jadi Imam Ghazali ni memang ulama Asy'ariyah, kibar Asy'ariyah, akabir Asy'ariyah. Orang yang kurang kenal mungkin lebih mengenali Imam Ghazali dalam ilmu tasawuf. Kitab Ihya beliau tu kan terkenal, Ihya Ulumuddin. Tapi itu pada akhir-akhir lah, pada akhir-akhir pertengahan lah, boleh kita kata pertengahan, maksudnya bahagian terakhir umur dia lebih fokus kepada tasawuf. Cuma ketika kemuncaknya itu, Imam Ghazali memang seorang ulama Asy'ariyah, mutakallimin yang hebat lah. Dan beliau juga ashabul wujuh atau mujtahid mazhab dalam mazhab Syafi'i. Dan kitab-kitab beliau tu menjadi sulam ataupun tangga yang menghubungkan antara mutaqaddimin mazhab Syafi'i dan mutaakhirin lah. Jadi banyak iktimat yang dibuat oleh ulama-ulama mutaakhirin kepada kitab-kitab Imam Ghazali, kitab fiqh. Kitab beliau seperti Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Mustasfa. Begitu juga kitab-kitab usul fiqh, kitab-kitab usul fiqh, Al-Mankhul, Al-Mustasfa, Shifa'ul Ghalil. Imam Ghazali memang usuli, fuqaha, dan dia mutakallimin lah. Jadi kitab-kitab akidah beliau yang ringkasnya, yang hanya menyatakan akidah sahaja, kitab yang paling ringkas lah, itu kitab Qawaid fil Aqaid. Itu akidah saja. Itu dalam Ihya ada tu. Dalam Kitabul jilid awal, Kitabul Iman tu ada. Di situ ada, yang mustaqil pun ada juga yang cetak secara tersendiri, kitab Qawaid fil Aqaid. Kemudian ada kitab yang setelah Qawaid fil Aqaid itu, kitab yang akidah yang disertai dengan dalil-dalil akli, kitab Risalah Qudsiyah. Risalah Qudsiyah tu pun ada dalam kitab Ihya jilid pertama. Mungkin ada cetak secara tersendirilah. Dan setelah tu level yang ketiga, kitab ni lah, kitab Iqtisad ni. Jadi kitab Iqtisad ni selain daripada menyatakan akidah di Sunnah wal Jamaah ikut mazhab Asy'ariyah, jadi beliau juga mendatangkan dalil-dalil dan mendatangkan syubhah-syubhah terhadap akidah
yang didatangkan oleh firqah-firqah batilah lah, terutamanya Mu'tazilah, dan merat ataupun menolak pandangan mereka dengan dalil-dalil lah. Jadi kitab ni boleh kita kata lebih kepada menolak syubhah-syubhah yang didatangkan di dalam akidah pada zaman tersebut lah, pada zaman tersebut dan juga zaman yang sebelum zaman Imam Ghazali. Jadi banyaklah banyak hujah-hujah tu dipakai oleh ulama-ulama setelah zaman Imam Ghazali sampai sekarang ni. Bahkan Imam Taftazani pun dalam kitab dia Syarah Aqidah Nasafiyah ataupun dalam Maqasid pun banyak guna hujah-hujah Imam Ghazali sebenarnya. Jadi sebenarnya Imam Ghazali ni sudah pun berhujah dengan hujah-hujah yang mana yang kita baca dalam kitab-kitab akidah mutaakhirin ini. Imam Ghazali sudah pun menggunakan hujah-hujah tersebut. Nama pun Hujatul Islam kan. Jadi Imam Ghazali ni kita boleh kata, nak kata penutup kepada mutaqaddimin pun boleh lah, menurut satu pendapat. Imam Ghazali ni boleh kata fasa Imam Ghazali ni fasa perubahan di antara mutaqaddimin dan mutaakhirin. Fasa Imam Ghazali ni boleh dikatakanlah pendapat sebahagian ulama. Imam Ghazali punya zaman itu, kurun yang kelima tu, merupakan fasa perubahan antara mutaqaddimin dan mutaakhirin, khususnya dalam Asy'ariyah dan Syafi'iyah. Jadi setelah zaman Imam Ghazali ini datang ulama-ulama yang lebih mendalami akidah, terutamanya di dalam menolak syubhah-syubhah falsafah yang diasaskan oleh Imam Ghazali secara khusus. Jadi sebelum-sebelum tu pun ada Imam Ghazali pun guru Imam Ghazali, Imam Haramain pun, Imam Haramain ni yang Waraqat tu lah, Imam Waraqat, Irsyad dan sebagainya, panjang kalau nak cerita. Imam Haramain pun lama besar juga, merupakan guru Imam Ghazali. Beliau pun Asy'ari dan Syafi'i. Jadi dalam Imam Haramain sebelum tu, Abu Bakar Baqillani pun sudah ada lah penolakan terhadap syubhah-syubhah daripada Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah dan sebagainya. Begitu juga falsafah. Tapi cuma secara khususnya Imam Ghazali yang memulakan untuk menolak falsafah, mengarang kitab falsafah dan menolak falsafah. Contohnya kitab Tahafud tu memang atas sikit lagi lah daripada Iqtisad ni, dikarang oleh Imam Ghazali untuk menolak syubhah falsafah. Kemudian setelah zaman beliau meningkat lagi, lebih dalam lagi, contoh Imam Syarastani, kemudian datang Imam Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Imam Urmawi, Imam Katibi, Imam Baidawi, kemudian Imam Aduddin Iji, Imam Taftazani, Ibnu Arafah. Itu lebih lagi lah menolak syubhah-syubhah yang ditimbulkan oleh falsafah. Tapi itu level yang tinggi lah. Di sini insya-Allah saya akan baca kitab ni dan kita akan huraikanlah apa yang nak disampaikan oleh Imam Ghazali daripada kitab Iqtisad ni. Jadi mungkin agak tinggi sikitlah pembahasan dia bagi orang awam, orang biasa, tapi insya-Allah saya cuba mudahkan insya-Allah. Dan boleh bacalah kitab, kalau apa yang nak, yang awam tu boleh baca kitab ni. Terjemahan dia oleh Imam Ustaz Muhammad Hilmi Marjunet. Ini diterbitkan oleh IBDE Ilham Sendirian Berhad ni. Boleh carilah kitab ni siapa yang nak bahasa Melayu punya lah. Tapi saya akan baca dalam bahasa Arab insya-Allah, kitab Iqtisad ni. Wallahu alam. Tapi masa tak tentulah, pagi lah lebih kurang. Hari ni saya mulakan awal sikit sebab sekejap lagi pukul 9 saya ada kelas lagi sikit. Jadi lebih kurang saya akan buat kelas macam biasa lah, macam Kifayatul Awam dulu, lebih kurang pukul 9 pagi lah, lebih kurang. Mungkin terlambat sikit, mungkin awal sikit tu lebih kurang. Jadi yang mana terlepas ke atau boleh tengok secara online lah. Benda ni kan dirakam dalam grup,
maka boleh tengoklah siapa yang nak tengok. Pengajian free je insya-Allah. Dan tengok kalau mungkin kalau ada lapang pada waktu malam ke petang ke, mungkin saya tambah kot pengajian. Saya dua mungkin lah, sebab cuti pun 10 hari je, tak lama. Jadi sebab kalau hari biasa tu saya mengajar di madrasah pagi sampai petang. Malam tu ada kuliah pula. Kuliah sementara ni kuliah online lah. Ada pengajian warakat tu, pengajian warakat tiap-tiap malam. Kemudian ada lagi pengajian akidah juga bersama dengan grup Ustaz Raja Mukhlis, baca kitab Syarah Hudhudi yang La'amul Barahin. Kemudian pengajian warakat dan juga kuliah-kuliah pun sudah ada yang mula dah panggil lah. Malam tadi kuliah pertama setelah 2 bulan 2 bulan tak pergi kuliah di Masjid Surau. Kuliah pertama di Surau Putra Al-Amin tu. Malam ni pun ada lagi kuliah di Precinct 9 Surau Senali tu, Putrajaya juga. Dan maknanya dah mulalah, Putrajaya dah mula. KL belum lagi, Selangor lagi lambat lagi lah. Jadi kalau ada masa, insya-Allah saya akan mungkin buat pengajian petang pagi, itu yang insya-Allah saya free lah. Kalau saya free pagi, mungkin petang tengah hari ke ataupun malam, sebab 10 hari tak cukup khatam rasanya. Itu hari Kifatul Awam pun 25 series kat silap saya. Jadi kitab ni lagi tebal ni, kitab Iqtisad ni. Tengoklah macam mana, sebagaimana yang saya mampu, insya-Allah kita akan bacakan. Jadi nama tajuk kitab ni Al-Iqtisad fil I'tiqad, iaitu kesederhanaan di dalam beriktikad lah. Maksudnya iktisad tu maksudnya sederhana, maksud tidak terlalu melampau-lampau dan tidak terlalu ambil mudah lah, dalam kesederhanaan. Memang itu konsep mazhab Asy'ariyah tu, mengambil jalan yang pertengahan, jalan yang sederhana dan pertengahan lah. Di antara berlebih-lebihan di dalam tanzih misalnya, di dalam mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Ada puak yang melampau-lampau seperti Mu'tazilah, falsafah ni, mereka terlalu mentanzihkan Allah Taala, mereka nafi semua sifat Allah Taala. Dan ada yang terlalu melampau-lampau ataupun di dalam mengisbatkan sifat. Habis semua dia isbatnya, tangan, wajah, kaki, anggota semua dia isbatnya, mujassimah, musyabbihah. Jadi Asy'ariyah ambil jalan pertengahan. Jalan pertengahan maknanya dikaji dulu falsafah sifat itu, maknanya apa yang layak bagi Allah Ta'ala, apa yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, berdasarkan dalil-dalil akli dan nakli lah. Begitu juga di dalam qada dan qadar. Qada dan qadar ada ifrat dan tafrid, berlebihan ataupun dalam terlalu berlebihan ataupun terlalu mengambil mudah. Dalam bab qada dan qadar ni, Jabariyah menafikan langsung af'alul ikhtiyari ataupun pilihan bagi manusia, menyebabkan dia berpendapat manusia ini majbur, dipaksa oleh takdir. Jadi berzina ke buat maksiat pun itu takdir, tak ada apa-apa, sampai tahap menafikan syariat. Dan ada yang mengatakan bahawa semuanya af'al ikhtiyariyah itu manusia yang membuat, bukan Allah, seperti qadariyah. Jadi melampau-lampau dalam dari satu sudut menafikan, dan satu lagi melampau-lampau dalam mengisbatkan. Asy'ariyah ambil jalan tengah, iaitu manusia itu tidaklah dikatakan majbur sepenuhnya dan tidak juga dikatakan mukhtar sepenuhnya lah. Itu ada penjelasan tu dalam ni pun akan dibahas insya-Allah. Dan begitu juga dalam bab-bab yang lain ni, Asy'ariyah lebih mengambil jalan pertengahan lah. Mengambil jalan pertengahan tu. Jadi Imam Ghazali menamakan kitab ni sebagai Al-Iqtisad fil I'tiqad, kesederhanaan ataupun pertengahan lah di dalam beriktikad, ataupun keseimbangan pun boleh lah di dalam beriktikad. Tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu sambil lewa atau mudah-mudah.
InsyaAllah mungkin saya baca sikit kot mukaddimah kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Qala asy-syaikhu al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu. Telah berkata Syekhul Imam. Syekh ni biasanya kalau secara bahasa ni syekh ni diberikan julukan kepada orang yang sudah berumur lah. Orang yang sudah berumur, ada yang kata 50 tahun ke atas, ada yang kata 40 tahun ke atas, ada yang kata 60 tahun ke atas. Mana orang yang sudah berumur itu, syekh itu diberikan kepada mereka, dipanggil mereka kerana umur mereka sudah lanjut lah. Itu secara bahasa. Dan satu lagi, syekh ini diberikan gelaran kepada orang yang memiliki kelebihan lah. Orang yang memiliki kelebihan, terutamanya dalam ilmu lah. Dalam ilmu atau di dalam amal, di dalam agama ni, diberi julukan syekh. Walaupun dia masih muda, tapi kalau dia ada kelebihan, keistimewaan, kehebatan dalam ilmu misalnya, maka dia akan diberi julukan syekh jugalah. Al-imam ni biasanya, imam ni pemimpin lah, atau orang yang memimpin sesuatu jemaah tu dipanggil imam. Jadi pada zaman dia, Imam Ghazali itu merupakan rujukan masyarakat lah ketika itu, bahkan sampai sekarang lah. Apabila seseorang tu dijadikan, orang jadikan dia sebagai ikutan, sebagai rujukan, maka itu dipanggil imam lah, dipanggil imam. Contoh macam imam solat kan, imam rukuk kita rukuk, imam sujud kita sujud. Sebab dia imam, so makmum kena ikut imam. Jadi dalam ini imam di dalam bidang ilmu lah. Imam di dalam bidang ilmu, Imam Ghazali salah seorang daripada imam dalam bidang akidah, dalam bidang usul fiqh, dalam bidang fiqah, tasawuf dan sebagainya. Hujjatul Islam. Ini gelaran yang special lah untuk Imam Ghazali ni. Tak ada orang setakat ni yang dapat gelaran Hujjatul Islam. Tak ada orang setakat ni. Tak tahu lah, yang setahu saya lah, tak pernah dengar lagi orang, ada ulama menyandang gelaran Hujjatul Islam. Kenapa? Sebab Imam Ghazali ni memang semasa hidup ni dia sentiasa berhujjah dengan sama ada orang yang bukan Islam daripada golongan falsafah misalnya lah. Tak kira lah falsafah Hindu ke, seperti Barahimiyah, Sumuniyah, atau falsafah Masyriqiyah, atau falsafah Masyaiyah yang ikut Aristotle lah, ataupun yang Sokrates atau Aflatun, apa saja, ataupun yang Sufustaiyah, semua sekali itu Imam Ghazali akan berhujjah dan mematahkan hujjah-hujjah mereka. Begitu juga yang di dalam Islam, seperti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah lah terutamanya, Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah, Musyabbihah, semuanya dia berhujjah dengan mematahkan semua hujjah-hujjah lah. Walaupun dia dihujjah semula selepas itu, setelah kematian dia, tetapi ulama-ulama Asy'ariyah yang lain menyambung semulalah apa yang dibuat oleh Imam Ghazali. Jadi beliau ni merupakan Hujjatul Islam. Ada isu baru ni, ada satu ustaz tu kata Hujjatul Islam dia tu hanya pakai setakat tu saja, kemudian setelah tu ditarik balik. Loh, siapalah pula yang ada autoriti nak tarik balik. Dia tak nak, orang yang kalau tak nak pakai, tak pakai, itu je. Maksudnya benda tu tak mengubah pun realiti. Menurut pemikiran seseorang tu, Imam Ghazali sudah lagi tidak dianggap Hujjatul Islam. Setelah sampai satu zaman beliau beralih kepada tasawuf tu, berarti dia sudah tidak lagi dianggap sebagai Hujjatul Islam. Itu pandangan peribadi atau sebahagian orang saja. Benda tu tak mengubah realiti pun. Dia nak syok sendiri, biarlah dia syok sendiri kan. Menurut dia tak boleh paksa orang untuk ikut pandangan dia. Dia bagi hujah macam mana pun, itu menurut dia. So menurut ulama-ulama Asy'ariyah dan Syafi'iyah, Imam Ghazali masih lagi sebagai hujah. Cuma ada beberapa perkara, ada beberapa pendapat Imam Ghazali yang tak dipakai, yang ditolak, itu biasa. Itu semua ulama itu, kata Imam Malik, diambil hujahnya dan ditolak hujahnya kecuali sahibu hazihil maqbarah. Maksudnya dia rujuk kepada isyarah kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia, semua ulama, semua orang, hujah dia boleh diambil dan boleh ditolak, kecuali
Nabi sallallahu alaihi wasallam. So tak heranlah hari ni mana Imam Ghazali pun kalau ditolak pendapat dia, tak dipakai pendapat itu biasa. Itu biasa semua. Imam Syafi'i sendiri pun pendapat dia banyak yang tak dipakai, ada yang tak dipakai lah dalam mazhab dia sendiri, mazhab dia apa tu, tapi pendapat dia tak dipakai pun ada. Itu Imam Asy'ari, Imam Abu Hasan Asy'ari pengasas mazhab Asy'ariyah pun ada pendapat dia tak dipakai juga. Jadi dia tak ada orang yang maksum lah selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita di dalam menolak hujah, tak mengambil hujah itu, ulama dia beradab. Dia bukannya kritik, berarti menghina, merendahkan, tidak. Walaupun ada setengah ulama macam tu yang agak ekstrim di dalam menolak pendapat-pendapat orang lain, mengkafirkan, kemudian membid'ahkan dan sebagainya. Seperti Ibn Taymiyah tu, ketika dia muda tu kan keras, dia kafirkan semua orang, dia nak kafirkan kalau boleh. Kemudian pada akhir umurnya dia tarik baliklah dia punya pengkafiran dia tu. Memang ada, setiap zaman tu ada orang yang agak ekstrim di dalam menolak pendapat-pendapat ulama yang dia tak setuju, yang tak sesuai dengan pandangan dia, dan dia pun siapa dia sebenarnya kan. Tunggu masa je lah kalau orang tu diterima oleh Allah atau tidak tu, tunggu dia mati je. Imam Ghazali sampai sekarang dipakai, Imam Nawawi sampai sekarang, semua imam-imam yang masih dipakai ilmunya, kitabnya dibaca, itu tanda penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hari ni duk kritik Imam Ghazali, duk kritik ulama-ulama Asy'ariyah, mengkritik ulama-ulama Syafi'iyah, besok dia mati senyap, siapa pun tak kenal dia pun. Dia banyak bising je, bising-bising dalam Facebook, bising-bising dalam YouTube, bising-bising dalam media-media sosial ni lah. Besok dia mati dah apa pun tak kenal pun dia. Tapi imam-imam ini sampai sekarang tanda qabuliat daripada Allah Ta'ala tu, kitab mereka dipelajari seluruh dunia kan. Ramai orang ambil manfaat istifadah daripada ilmu-ilmu mereka dan kitab-kitab dia. Kau nak tolak, kau siapa? Itu pandangan-pandangan yang tak perlu dilayan lah. Jadi kita ambil manfaat, apa faedah daripada imam ni. Kalau pendapat dia tu ditolak. Contohnya banyaklah. Imam Ghazali nanti ada pendapat di dalam mazhab Syafi'i pun ditolak, ada pendapat di dalam Asy'ariyah pun ada yang ditolak. Itu biasa. Itu biasa. Jadi sekarang ni pun ada juga ulama-ulama cuba memberi pandangan-pandangan baru dan pandangannya ditolak, biasalah tu. Tapi masalah yang ta'assub ni, bila kita tolak pandangan tu, dia anti kita, unfriend kita, leave group, tak apalah, kita pun tak heran lah benda tu. Yang penting kita berpegang kepada jumhur ulama, majoriti ulama lah, yang mana Asy'ariyah dengan Asy'ariyahnya, dengan Syafi'iyah dalam fiqh dalam Syafi'iyahnya, dan meraihkan juga pendapat-pendapat lain lah. Cuma kita rad dengan hujah lah, bukan rad dengan dengan kejahilan. Kita nak rad satu pendapat tu, kita rad dengan hujah, bukan rad dengan kejahilan. Engkau siapa? Ulama tu alim besar, engkau siapa nak rad? Itu bukan hujah. Itu bukan hujah. Dan kita pun menolak pendapat tu bukan berdasarkan kita tak suka orang tu ke, sebab bila pendapat dia kita tengok bercanggah dengan Asy'ariyah misalnya atau dengan Syafi'iyah, kita tolak pendapat dia itu je. Dia nak terima, tak nak terima, dia punya pasal lah. Faham? Jadi Imam Ghazali bagi saya masih lagi Hujjatul Islam sampai bila-bila. Itu pandangan yang kata Imam Ghazali sudah pun tidak lagi dianggap Hujjatul Islam tu, tak tahulah, bagi saya pelik. Abu Hamid, ini kunyah dia, Abu Hamid kunyah. Biasanya kunyah ni biasanya lah kalau orang tu dipanggil Abu tu, maksudnya bapa kepada lah. Hamid ni mungkin anak dia kot nama Hamid, jadi dipanggil Abu Hamid. Biasanya macam tu. Kalau ada orang ada anak lelaki nama dia Abdullah, jadi Abu Abdullah. Anak dia nama Muhammad, Abu Muhammad. Anak dia nama Hamid, Abu Hamid. Mungkin. Tapi ada juga Abu Bakar, Abu Habs. Abu Habs tu Sayyidina Umar bapa singa sebab dia garang. Kemudian Abu Bakar bapa yang awal, maksudnya bapa yang paling awal di kalangan orang, biar orang awam yang masuk Islam. Itu dipanggil Abu Bakar. Ada juga bermakna ataupun ummu lah. Kalau perempuan dipanggil ummu kan, Ummu Habibah, Ummu Kalsum, Ummu Sulaim, Ummu Salamah. Biasanya mak kepada anak dia lah, ataupun
ada makna lain. Itu juga ibnu dengan bintu lah. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, anak kepada. Kalau bintu anak perempuan lah. Itu kunyah dia panggil. Kemudian nama, ni baru nama. Lepas tu kita dalam bab ni kita kena tahu ada 4. Satu kunyah, satu nama, satu laqab, satu nisbah. Biasanya ada 4 lah. Kunyah ni panggilan ataupun nisbah kepada anak atau bapa, lelaki atau perempuan lah. Mak atau bapa, anak perempuan atau anak lelaki. Kunyah dia panggil. Kemudian nama biasalah, nama. Kemudian yang ketiga laqab. Contohnya Hujjatul Islam, Al-Imam, itu semua laqab, gelaran. Laqab ni gelaran. Kemudian nisbah lah. Nisbah ni Asy-Syafi'i, Al-Asy'ari. Dinisbahkan kepada mazhab Syafi'i, dinisbahkan kepada mazhab, ataupun dinisbahkan kepada tempat. Contohnya Al-Ghazali, kan? Al-Ghazali dinisbahkan kepada Ghazal. Ada yang mengatakan Ghazal tu nama kampung. Ada yang mengatakan Ghazal tu tenunan kain. Maksud bapa dia bekerja sebagai penenun kain, contohnya. At-Tusi, kan, bandar dia Tus, itu nisbah. Al-Bukhari misalnya nisbahkan kepada Bukhara. Ada juga nisbah kepada datuk, contohnya Imam Syafi'i, nama dia Muhammad bin Idris bin Abbas bin Osman bin Syafi'. Jadi Syafi' itu datuk dia yang keempat ni, di kalangan sahabat. Syafi' nama dia, maka dinisbahkan kepada Syafi'i. Itu bukan tempat, bukan mazhab lah. Jadi Syafi'i di pengasas Imam Syafi'i. Syafi' itu dinisbahkan kepada datuk dia yang keempat di kalangan sahabat Nabi. Begitu juga Nawawi. Imam Nawawi nama kampung ni Nawa. Nama dia bukan, dia Yahya bin Syaraf. Nama dia Yahya bin Syaraf. Nawawi itu nisbah dia kepada kampung dia Nawa. So 4 lah, iaitu kunyah, nama, isim, ataupun yang ketiga laqab, gelaran. Yang keempat itu nisbah. Nisbah boleh kepada negara, boleh kepada mazhab, boleh kepada siapa-siapa pun boleh. Biasanya akan ada ya nisbah lah belakang tu. Jadi nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Kalau kita nama kita dah Muhammad, dah tak bagi nama anak kita Muhammad lah, ataupun tambah belakang sikit lah. Imam nampak ni orang yang memuliakan Nabi. Nama dia pun Muhammad, bapa dia pun Muhammad, datuk dia pun Muhammad, datuk lagi namanya Ahmad. Al-Ghazali, nisbah kepada Ghazal. Qaddasallahu ruhahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan, mensucikan rohnya. Di sini bila sebut qaddasallahu ruhahu, ada kata maknanya roh dia tak suci lah sebelum ni. Ini jumlah mutaridah doa kepada ulama. Biasanya kan rahimallahu alaihi hafizallahu alaihi, ataupun sahabat kan radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Itu semua doa-doa lah yang kita berikan. Jadi ada yang radhiyallahu taala anhu, ada yang rahimallahu taala, ada yang hafizahullah, ada yang qaddasallahu ruhahu, ada yang sampai ghafarallahu anhu. Macam-macam ada gelaran. Tapi di sini qaddasallahu ruhahu ni tak bermakna dia tak suci roh dia, kemudian kita doakan supaya Allah Ta'ala sucikan roh dia. Tak semestinya. Ada setengah yang bermaksud begitu. Sebab apa? Mungkin dia ni ketika, contohnya ulama-ulama, contohnya ulama yang hebat, tapi dia dalam beberapa bab dia mungkin terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ada setengah ulama doakan qaddasallahu ruhahu. Contoh Imam Zamakhsyari, Imam Nasruddin Tusi. Maknanya orang yang agak terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah didoakan dia punya. Ada, tapi tak semestinya lah. Jadi contohnya kita doa kepada Nabi kan, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Selawat tu doa rahmat, kemudian salim tu doakan kesejahteraan, keamanan. Apakah Nabi tak aman? Nabi tak sejahtera ke? Nabi tak aman ke? Kita doakan supaya Allah bagi dia keselamatan, kesejahteraan. Tak bermakna Nabi tak aman, tak selamat. So kita mendoakan seseorang begitu, tak bermaksud dia tu berada dalam keadaan yang sebaliknya. Alhamdulillahillazi ijtaba min safwati ibadihi isabatal haqqi wa ahlas sunnah.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu zat yang telah memilih daripada pilihan-pilihan hamba-Nya suatu kumpulan, satu jemaah yang benar dan Ahlus Sunnah. Jadi Imam Ghazali memuji Allah Subhanahu wa taala dengan memberi beberapa sifat atau af'al Allah lah. Biasanya standardnya lah selepas bismillah hamdalah lah. Setelah dibuka mana-mana kitab pun dengan bismillah dan hamdalah, sebagai ittiba' kepada Quran lah. Ittiba' kepada Quranul Karim. Quran kita bermula dengan bismillah dan surah Fatihah alhamdulillah kan. Dan bismillah itu pun menurut Imam Syafi'i adalah ayat pertama daripada Fatihah. Jadi mana-mana kitab pun akan buka dengan bismillah dan alhamdulillah. Kemudian ditambahlah disifatkan Allah Ta'ala itu. Di sini Imam Ghazali menyifatkan Allah dengan af'al Allah, perbuatan Allah, iaitu memilih di kalangan hamba-hambanya dijadikan sebagai ahlul haq dan ahlus sunnah wal jamaah. Maknanya kita tahulah di sini manusia ni ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Ada yang Islam, ada yang bukan Islam lah. Yang Islam ni pun ada dua, satu yang ahlul haq, satu lagi ahlul batil, ataupun satu ahlus sunnah, satu lagi ahlul bid'ah. So ahlus sunnah wal jamaah, ahlul bid'ah wad dalalah. Jadi Imam Ghazali dia maksud buku ni untuk menyatakan akidah-akidah ahlul haq dan akidah-akidah ahlus sunnah wal jamaah. Perkara ni berlaku, saya dah letih dah nak cerita bab ni, sejarah ni. Maknanya dalam sejarah Islam telah menunjukkan bahawa umat Islam itu berpecah kepada dua kelompok lah. Walaupun hadis Nabi itu kata 73 kan, cuma 73 itu 72 satu kelompok, satu lagi yang tu satu kelompok. Maknanya 72 itu ahlul bid'ah wad dalalah, satu lagi ahlus sunnah wal jamaah. Bermula daripada zaman Khalifah Sayyidina Ali, munculnya Khawarij, kemudian Syiah, kemudian Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Mujassimah, Musyabbihah dan sebagainya. Itu semua kelompok dikategorikan sebagai ahlul batil ataupun ahlul bid'ah wad dalalah, tapi masih Islam lah, masih Islam. Zahirnya lah masih Islam, kita katalah, maksudnya dia masih mengucap, dia masih semayang, puasa, zakat, haji, masih. Adakah dia iman dia terbatal atau tidak, jadi kufur tu dah, ni kita nak bahas lah kitab ni. Ada akidah yang mana yang boleh mengeluarkan daripada Islam terus, ataupun akidah ni tidak terkeluar daripada Islam tetapi terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, masih Islam. Jadi Imam Ghazali memuji Allah dengan menyatakan sifat Allah, sifat af'al lah, perbuatan Allah, memilih di kalangan hamba-hambanya daripada semua sekali, memilih sebahagian sikit lah yang Islam kan, yang Islam tak banyak. Dan daripada Islam itu Allah Ta'ala pilih lagi, ada yang ahlul haq, ada yang ahlus sunnah, yang lainnya ahlul batil dan ahlul bid'ah. Wa khassahum min baini sa'iril firaqi bi mazaya al-lutfi wal minnah. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka di antara seluruh kelompok-kelompok yang lain dengan kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan yang daripada sifat kelembutannya dan juga daripada pemberiannya lah. Afadha alaihim min nuri hidayatihi, Allah Ta'ala menuangkan, melempahkan ke atas mereka daripada cahaya-cahaya hidayahnya, cahaya-cahaya petunjuknya. Ma kasyafalahum bihi an haqaiqid din, apa-apa yang menyingkap bagi mereka, yang tersingkap bagi mereka dengan cahaya tersebut daripada hakikat agama. Maknanya ahli sunnah wal jamaah, ahlul haq ini, mereka dapat membezakan yang mana yang hak dengan mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah itu dengan cahaya hidayat Allah Subhanahu wa taala lah. Memang selain daripada usaha dan ikhtiar, tapi kita juga sebenarnya berharap hakikatnya lah Allah Ta'ala lah yang akan memberikan petunjuk kepada hamba dia yang terpilih
mana satu benda yang hak, mana satu perkara yang hak dalam agama, mana satu perkara yang batil dalam agama. Jadi dialah sebenarnya, Allah lah sebenarnya yang memberikan kita hidayah, nur, hidayah, petunjuk untuk kita memilih mana satu yang hak, mana satu yang batil, mana satu yang bersesuaian dengan kehendak Allah Ta'ala, dan mana satu yang menyalahi kehendak Allah Ta'ala. Wa antaqa alsinatahum bihujjatihi allati qama'a biha dalalal mulhidin. Dan Allah Ta'ala memberi kemampuan untuk berbicara, memberi kemampuan kepada lidah-lidah mereka dengan hujah-hujah yang mana mengekang ataupun mencegah dengan lisan-lisan mereka itu kesesatan-kesesatan orang yang mulhid, itu orang yang menyimpang daripada agama yang sebenar atau daripada ahli sunnah wal jamaah. Maknanya ada orang dia tahu tapi dia nak mengeluarkan hujah tu susah. Itu pun perlu kepada taufik daripada Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala juga yang memberi kelancaran lisan kita untuk kita berhujah. Sebab ada orang dia tahu dia di atas kebenaran, tapi bila Wahabi rot dia tak tahu nak jawab. Bila Wahabi post dalam Facebook, Wahabi datang kan, bagi hujah-hujah hadis pun semua, dia tak ada nak jawab dah. Tapi dia tahu dia benar. Itu pun perlu taufik daripada Allah Ta'ala juga. Bukan semua orang diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala untuk berhujah. Walaupun dia faham, dia tahu dia benar, dia dapat hidayat, dia berada di atas landasan yang benar, tapi untuk mempertahankan tu dia tak mampu. Ada orang macam tu. Kerana itu pun pilihan Allah Ta'ala. Bukan semua orang dia boleh berhujah menggunakan lisan dia lah, mengeluarkan apa yang ada dalam diri dia untuk menolak syubhah-syubhah, menolak benda-benda yang batil ni. Tak semua orang mampu lah. Jadi Imam Ghazali salah seorang daripadanya lah yang diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala. Lepas tu dia memuji Allah di awal-awal kitab Muqaddimah ni kerana dia antara orang yang diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala untuk berhujah lah. Jadi dia tak menisbahkan ini aku hebat, aku memang orang yang hebat boleh berhujah. Maksudnya dia nisbahkan kepada Allah. Allah Ta'ala yang memberikan kekuatan kepada dia lah. Wasaffa sarairahum an wasawisis syayatin. Dan Allah Ta'ala mensucikan hati-hati mereka daripada kewaswasan syaitan. Dia ada satu lagi, musuh kita ni bukan saja firqah batilah, bukan saja ahli bid'ah. Ada satu lagi musuh yang lebih dahsyat lagi, iaitu syaitan. Ada orang mungkin dia tak berhadapan dengan kelompok-kelompok batil ni, dia buat hal dia je. Tapi ada satu musuh yang takkan tinggalkan dia sampai mati, iaitu syaitan. Membisik-bisikkan was-was, terutamanya dalam akidah lah. Mana boleh qada dan qadar. Kalau Allah Ta'ala tetapkan qada dan qadar, macam mana kita tak ada pilihan lah, kita terpaksa lah. Macam-macam lah. Allah tu ada kat mana, Allah tu macam mana, macam-macam lah. Jadi Allah jugalah yang membersihkan hati-hati mereka daripada was-was syaitan. Wa tahhara dhamairahum an nazaghatil zairin. Dan Allah jugalah yang membersihkan dhamair, maksudnya batin mereka, hati jugalah. Sarair, dhamair tu lebih kurang sama. Cuma ulama kata sarair tu lebih dalam. Jadi dhamair tu benda dalaman juga, benda yang tersembunyi lah, benda yang batin dalam hati lah, daripada rekaan-rekaan atau pemalingan daripada orang yang tergelincir. Nazarat maksudnya kaul-kaul yang dibuat-buat lah, hujah-hujah yang dibuat-buat, hujah-hujah batil yang dihias-hias, nampak seolah-olah benar. Az-zairin, yang tergelincir daripada landasan yang benar. Wa ammara afidatahum bi anwari yaqin. Dan Allah Ta'ala memakmurkan hati-hati mereka dengan cahaya-cahaya keyakinan. Jadi Imam Ghazali ni memang suka guna ataf tafsir. Ataf tafsir tu maksudnya dia menggunakan beberapa perkataan yang maknanya hampir sama dan didankan. Tadi dia kata sarair, di sini lepas tu dia kata dhamair, di sini dia kata afidah. Itu semua tahap-tahap hati lah.
Sebab Allah Ta'ala sendiri dalam Quran pun guna beberapa lafaz untuk mewakili hati. Kadang Allah guna sadar, dada sebagai tempat tersimpannya hati itu. Kadang Allah guna qalbun, kadang-kadang Allah guna lubbun, kadang-kadang Allah guna fuadun ataupun afidah. Dan Allah guna sir. Jadi macam-macam. Imam Ghazali pun dia menggunakan kesemuanya itulah. Dan memakmurkan hati-hati mereka dengan cahaya-cahaya keyakinan. Hatta ihtadau biha ila asrari ma anzalahu ala lisani nabiyhi wa safiyhi Muhammadin sayyidil mursalin. Sehingga mereka mendapat petunjuk dengannya kepada rahsia-rahsia apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui lisan nabinya dan pilihan-pilihannya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidil mursalin. Maksudnya apa yang Allah Ta'ala berikan cahaya-cahaya tersebut, hidayah tersebut, semuanya membantu mereka untuk memahami rahsia-rahsia Al-Quran lah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab golongan-golongan yang batil, yang sesat ni pun mereka pun berhujah dengan Quran juga. Berhujah dengan Quran, berhujah dengan hadis juga. Tetapi mereka gagal memahami makna sebenar Al-Quran. Nanti orang tanya, betul kenapa Quran tu ke bukan jelas ke tak? Quran itu memang Allah katakan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Quran itu ayat-ayatnya, perumpamaan-perumpamaan yang dibuat di dalamnya itu yudillu bihi katsira, menyesatkan ramai orang, wa yahdi bihi katsira, dan memberi petunjuk kepada ramai orang juga. Tapi bukanlah maknanya Quran itu menyesatkan orang. Quran itu sebenarnya memberi petunjuk kepada manusia. Hudal lil muttaqin, hudal lin nas kan. Tetapi Allah kata yudillu bihi katsira, maksudnya ada orang dia tersesat dengan Al-Quran. Sebab apa? Dia salah memahami Al-Quran, dia tidak memahami Al-Quran dengan makna yang sebenar, maka dia menjadi sesat, dia menjadi tersesat kerana kelemahan dia ataupun kedegilan dia ataupun kerana mengikut hawa nafsu dia untuk memahami Al-Quran, ikut hawa nafsu dia tersesat. Bukan Al-Quran yang menyesatkan dia. Allah Ta'ala yang menyesatkan dia kerana punca-punca daripada diri manusia itu sendirilah. Jadi di sini hanya orang-orang yang terpilih sahaja yang Allah berikan kefahaman yang sebenar di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menselawati, memberikan rahmat ta'zim. Maknanya selawat itu memberi rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya semua. Fattala'u ala tariqit talfiq bainal muqtadiyatis syara'i' al-mujibatil uqul. Dan mereka, para ulama pilihan Allah Ta'ala itu, mereka ittila', melihat kepada tariqit talfiq, iaitu mengambil langkah, mengambil jalan untuk talfiq, maksudnya gabungan, menggabungkan bainal muqtadiyatis syara'i', daripada ketentuan-ketentuan yang telah dibawa oleh syarak, wa mujibatil uqul atau mujabatil uqul, dan daripada perkara-perkara yang ditetapkan oleh akal. Maksudnya Imam Ghazali nak bagi tahu bahawa ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama ahlul haq ini, mereka telah menggabungkan antara petunjuk-petunjuk daripada syarak dan menggunakan hujah-hujah akal yang benarlah. Di sini memang Asy'ariyah ini dia tidak menolak akal sepenuhnya dan tidak menggunakan akal sepenuhnya. Peranan akal dan syarak itu di sini Imam Ghazali akan nyatakan, nanti saya akan terang. Biasanya saya dah jelaskan selalu bab ni. Dan bab ni lah yang paling orang susah nak faham sekali. Dan antara perkara yang menjadi bola tanggung ataupun setengah kelompok tu, dia menolak akal sepenuhnya sampai mengeluarkan statement akidah tidak boleh tak boleh guna akal. Itu satu kenyataan yang jahil lah. Akidah tak boleh guna akal tu, itu satu kenyataan yang jahil.
Ya, dia berunsurkan kejahilan lah, dia pun tak tahu apa benda dia cakap tu sebenarnya. Imam Ghazali akan terangkan di mana peranan akal, di mana peranan syarak. Saya pun dah terangkan banyak kali sebelum ni, tapi kita ulang-ulang lagi supaya lebih faham lagi, insya-Allah. Wa tahaqqaqu an la mu'anida baina syar'i al-manqul wal haqqi al-ma'qul. Dan mereka mentahqiqkan bahawa sesungguhnya tidak ada percanggahan di antara syarak-syarak yang dinukilkan dan juga kebenaran-kebenaran perkara yang dinilai oleh akal. Maksudnya sebenarnya tidak ada percanggahan pun di antara syarak dan akal. Sebab apa? Syarak itu datang dari Allah, Allah yang turunkan syarak. Jadi kalau syarak itu turun kepada batu, syarak turun kepada pokok, dia orang pun tak faham. Pasal apa? Dia orang tak ada akal. Tidak ada makhluk Allah Ta'ala yang diberikan taklif atau diberikan amanah untuk menjalankan ibadah kepada Allah secara khusus melainkan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi supaya manusia dan jin itu boleh beribadah kepada Allah, Allah beri mereka sesuatu yang Allah tak berikan kepada makhluk lain, iaitu akal. Maka akal itulah dia punya sebab utama kita diberi syariat. Maka mana boleh akal itu tidak dipakai dalam syariat? Apa itu orang bersyariat guna apa? Syariat guna darah, syariat guna hati, syariat guna apa ni, buah pinggang, syariat guna tenaga, syariat guna hawa nafsu, syariat guna apa? Akal tu. Itu syarat-syarat wajib segala kewajipan akal. Kita akan belajar kan, mukallaf itu Islam baligh berakal. Islam baligh berakal. Itu kan mukallaf. Syarat wajib solat, Islam baligh berakal. Syarat wajib puasa, Islam baligh berakal. Tiba-tiba akidah, akal tak perlu. Habis tu nak pakai apa kalau tak ada akal? Kalau tak ada akal, manusia bukan manusia. Jadi majanin atau majnun, orang gila. Akal itu sebenarnya itulah kita punya alat untuk kita menerima syariat. Kita nak memahami syariat, akal. Tanpa akal tak ada siapa pun boleh memahami syariat. Cuba kalau akal tu tak dipakai, buanglah akal tu, cuba faham syariat, tengok. Orang gila lah, senang. Pergi jumpa orang gila, kita sembang akidah dengan dia, sembang fiqh dengan orang gila, dia faham. Ni orang yang menolak akal ni, dia jahil lah, senang cerita, dia jahil murakkab. Cuma memanglah ada sebahagian pihak yang menyalahgunakan akal. Menyalahgunakan akal, akhirnya dia menggunakan akalnya mengikut hawa nafsunya dan dia menafikan beberapa syariat. Itu ada juga. Tetapi bukan bermakna akal itu salah. Manusia itu yang sendiri salah menggunakan akal dia dengan cara yang salah. Maksudnya menyalahgunakan akal itu. Itu memanglah salah. Akal itu sendiri tak salah. Bahkan akal itulah yang menjadi asas kepada manusia untuk memahami syarak. Wa arafu anna man zanna minal hashwiyah wujubal jumudi ala taqlidi wattiba'iz zawahir ma utu illa min da'fil uqul wa qillatil basair. Dan mereka mengetahui ataupun memperkenalkan anna man zanna, sesungguhnya orang yang menyangka minal hashwiyah. Ni golongan-golongan yang tak mau guna akal ni biasanya diberi julukan hashwiyah. Wujubal jumud ala taqlid wa ittiba'iz zawahir, wajib untuk kita taklid sahaja. Maksudnya tak perlu nak fikir-fikir lagi, ikut sahaja, taklid buta. Wattiba'iz zawahir, dan ikut sahaja zahir-zahir Quran hadis. Zahir-zahir Quran hadis ikut saja, jangan dipikir-fikirkan lagi makna-maknanya, gunakan tak boleh. Ma'utu illa min dha'fil uqul wa qillatil basair, tidaklah mereka itu melainkan memiliki ataupun diberi kelemahan di dalam akal mereka dan kekurangan di dalam basair, maksudnya dapat melihat dengan mata hati itu.
Wa anna man taghalghala min al-falasifati wa ghulatil mu'tazilah fi tasarrufil aqli hatta sadamu bihi qawati asy-syar'i. Dan juga orang yang melampau-lampau ataupun menceburkan diri ataupun yang keliru daripada galangan ahli falsafah dan pelampau-pelampau Mu'tazilah di dalam menggunakan akal sehingga mereka menghancurkan dengannya beberapa perkara yang qat'i daripada syariat-syariat Islam. Wa ma utu illa, tidaklah mereka diberikan begitu melainkan min khabsil dhamair, kerana kekeruhan, kekotoran hati-hati mereka. Imam Ghazali nak berkata dalam bab akal ini pun ada yang menolak sepenuhnya akal, iaitu golongan yang dipanggil sebagai Hasyuyah, yang jumud, dan satu lagi yang melampau-lampau menggunakan akal seperti falsafah dan Mu'tazilah dan yang lain-lain. Jadi yang sebenarnya kita perlu iktisad fil i'tiqad, di dalam penggunaan akal kita perlu seimbang, perlu sederhana. Nanti akan dijelaskanlah di sini semua. Famailul ulaika ila at-tafrid wa mailu haula'i ila al-ifrad. Sebahagian mereka kepada terlalu sambil lewa, terlalu mengambil mudah, dan sebahagian mereka pula terlalu melampau-lampau. Tafrid dengan ifrad ni, tafrid ni sambil yang ambil mudah, ifrad ni yang melampaui batas, ekstrim. Wa kilahuma ba'idun anil hazmi wal ihtiyat. Kedua-dua kelompok tadi jauh daripada keteguhan dan kehati-hatian. Bal al-wajibu al-mahtum fi qawaidil i'tiqad, akan tetapi yang wajibnya, yang dimestikan di dalam kaedah-kaedah akidah ini, mulazamatul iqtisad wal istidad. Hendaklah kita melazimi perkara yang sederhana atau keseimbangan atau kesederhanaan, dan istidad yang lurus ala siratul mustaqim, atas jalan yang lurus. Fakila tarfai qasdil umur zamimun, dan kedua-dua arah ataupun sudut kelompok tadi semuanya itu merupakan perkara yang tercela. Terlalu melampau-lampau pun tercela, terlalu ambil mudah pun tercela juga. Wallahu alam, setakat tu dulu, nanti sambung lagi besok insya-Allah, ataupun petang tengoklah. Saya ada kelas lain ni. Wallahu taala alam. Setakat tu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya, minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan bagi taufik kita faham dan sampaikan. Tangguh dulu dengan kabar rahmat. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.